Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa alika mustata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Alhamdulillah, sidang penonton sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Khair. Waalaikumsalam warahmatullahi pada semua yang bagi salam tu. Alhamdulillah. Jadi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dari sekali Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama dalam bicara ataupun kuliah duha, bicara ilmiah online. Alhamdulillah. Dan Allah istiqomahkan kita untuk terus mengisi masa kita dengan majlis ilmu, dengan amalan, dengan menuntut ilmu. Mari kita sama-sama niatkan dalam hati kita bahawa untuk menuntut ilmu ini untuk keluarkan kita daripada kejahilan dan berazam untuk kita mengamalkan segala apa yang dah kita pelajari, dan seterusnya kita sebarkan, kita sampaikan kepada orang yang sekeliling kita. InsyaAllah seramai-ramainya kita sampaikan. Mudah-mudahan ianya berbalik kepada kebaikan diri sendiri. Kerana apabila kita sampaikan dan dari asbab dia sebarkan kebaikan, dia asbab dia berubah jadi baik, maka kita pun akan dapat pahalanya. Jadi sebelum itu, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, bantu sebarkan dulu, share, like and share. Alhamdulillah, kita sementara menunggu sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah kita untuk masuk bersama-sama untuk live dengan kita pada pagi yang penuh barakah ni di waktu duha. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan kita semua sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar Allah pilih kita untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Saya selalu ulang dalam mana-mana mukadimah, dalam mana-mana syarahan saya selalu ulang, mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Sebab hakikatnya Allah nyatakan qalilan ma tashkurun. Sebab tu saya lebih fokus, jadilah hamba-hamba yang bersyukur. Sebab dalam Al-Quran dan surah Sajadah ayat 9, Allah berfirman, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad manusia ni, yakni kita lah, kemudian kita boleh melihat, kita boleh mendengar, kemudian Allah kata qalilan ma tashkurun. Dah boleh melihat, boleh mendengar, qalilan ma tashkurun. Sedikit sangat pula yang ingat kepada Allah, yang berterima kasih pada Allah. Syukur ni boleh ditarifkan juga dengan terima kasih. Syukur, kita terima kasih, kita ingat Allah, dan syukur itu adalah ingat Allah. Sebab bila kita boleh melihat, kita boleh mendengar, yang banyak yang kita dengar itu tentang makhluk
Yang banyak kita nak lihat itu adalah makhluk, tapi kita lupa kepada Khalik yang pencipta. Sifat makhluk itu tiada, sifat Allah itu ada. Sifat makhluk itu tiada, sifat Allah itu ada. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita duk fikir yang ada itu makhluk, yang tiada itu Allah. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab apa yang tiada itu Allah? Sebab ciri orang yang hidup yang ragu-ragu dengan tiada Allah itu tiada, ada ke tiada ke ragu. Dia ada syak dalam hati dia, maka hidup dia penuh dengan kadang-kadang resah, kadang-kadang tenang. Kadang-kadang resah, kadang-kadang tenang. Allah tidak berikan ketenangan dalam jiwa dia. Sebab Allah berfirman surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati menjadi tenang. Ketenangan hati, kepuasan hati, itu hanya dicapai apabila kita melihat yang benar, melihat yang ada, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi teknik nak melihat inilah yang kita kena belajar. Teknik nak melihat ini, sebab kita ingat kita ada mata, kita boleh melihat. Belum tentu. Kalau betul kita ada mata, kita boleh melihat, kenapa penglihatan kita ni masih menyakitkan hati kita? Kita melihat, kita sakit hati. Mana penglihatan kita masih belum melihat dengan hakikatan. Kita masih belum melihat dengan kebenaran. Yang kita lihat itu adalah bersifat kebendaan. Yang kita tengok itu bersifat kebendaan. Yang kita lihat itu bersifat kebendaan. Yang kita dengar itu bersifat keduniaan. Apabila yang kita dengar, apabila yang kita lihat tidak membawa kepada tanda-tanda kebesaran Allah, maka terhijablah dari dalam hatinya itu untuk melihat kebesaran Allah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sebab itu kajian tauhid dan tasawuf ini diinisiatifkan untuk kaji kehidupan kita. Untuk kaji kehidupan kita agar melihat kehidupan ini dengan nama Allah, dengan Allah. Bagaimana nak melihat kehidupan dengan Allah? Nah, kalau kita mengaji tauhid, kita mengaji tauhid dah. Kita mengaji tasawuf, kita baca kitab tasawuf. Kita mengaji kitab tauhid. Dan sudah pasti dalam kajian tauhid, kajian tasawuf, itu sepatutnya telah jelas. Tapi rupanya ada satu lagi perkara yang perlu kita selesaikan, iaitu kehidupan kita. Bagaimana kita nak selaraskan kehidupan kita dengan kefahaman yang kita dah belajar melalui akidah. Maka pengajian hakikat kehidupan ini, pengajian kajian tauhid dan tasawuf ini, sikit sebanyak insya-Allah akan membantu kita untuk menyingkapi kehidupan ini, untuk membuka tabir-tabir, tirai-tirai yang mungkin selama hari ini tertutup dek kerana benda. Kita tahu Allah ada. Saya ustaz, saya dah mengucap ustaz. Ya betul dah mengucap. Alhamdulillah. Saya Islam ustaz, tengok IC rakyat orang Islam, betul. Bagus. Saya solat ustaz, bagus. Saya puasa ustaz, rukun Islam, bagus. Tapi barang perlu diingat, rukun Islam itu akan menjadi sempurna apabila sempurnanya rukun iman. Rukun Islam itu akan jadi sempurna apabila sempurnanya rukun iman. Jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, memantapkan iman, memperdalami keimanan, memahami kehidupan dengan keimanan, itu adalah satu tuntutan kewajipan yang dinamakan wajibal wajib. Kata Imam Ghazali rahimahullah, tuntutan untuk belajar akidah. Apa sajalah kalau kita kait kehidupan dengan akidah, kita nak cucikan hati, tuntutannya bukan sekadar wajib, tetapi wajibal wajib. Wajibal wajib. InsyaAllah Tuan Muhammad Adi Azali, bila sampai masanya saya akan cerita. Saya akan cerita apa saya nak cerita dulu, kemudian saya akan ceritalah apa yang saya nak cerita nanti, insyaAllah. Sabar dan tunggu bila sampai masanya. Saya ingat tu, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi yang penuh barakah ni. Dah share dah? Alhamdulillah, terima kasih kepada yang dah share. Ada yang dah bekerja ke ni? Yang tengah bekerja pun ada ke? Yang sedang bekerja, sedang live ini, saya harap jangan sampai mengganggu kerja anda semua. Sambil-sambil tak apa, sambil-sambil pakai earphone dengar, tak payah tengok tak apa, yang penting dengar, insyaAllah letak kat tepi tu buat kerja. Dia tak mengganggu pun, sebab kita online kan, online, malah kita mendengar tu sikit sebanyak datang barakahnya, insyaAllah. Khair tengah kerja, Masya Allah, Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah buka, ya Allah sendiri akan buka hijab kebesarannya. Tak tawasul sama. Apa maksudnya Tuan Charles Sajala ni? Sedang bekerja, Masya Allah. Mana yang bekerja, selamat bekerja. Bekerjalah.
kerana Allah. Bekerjalah kerana Allah. Alhamdulillah. Suri rumah ustaz duduk tengok rancangan. Ya, itu kerja, itu profession. Ingat, dalam bab kerja kita dah sentuh profession yang profesional itu bukan kerana profesionnya, tetapi kerana keimanannya. Orang yang bekerja dengan keimanan, kerja itu amal. Kerja dalam bahasa Arab tu amal lah. Amalan itu akan berubah menjadi profesional, yakni high class. Kita bincang tak high class? Dah. Apa dia? Ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas, itulah high class. Tak kisah apa kedudukan dia, kerja di pejabat atau kerja di rumah atau kerja di mana-mana. Takrif kerja itu perbuatan. Perbuatan. Kerja. Kerja kan? Af'al. Af'al. Atau amalan. Amala. Amala, af'al. Perbuatan. Perbuatan yang melalui atau yang dimulakan dengan Allah. Mesti. Tidak ada tidak. Tidak boleh tidak perbuatan yang tidak ada Allah. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak perbuatan yang tidak ada Allah. Mesti dengan Allah. Kalau tidak dimulakan dengan Allah, kata Nabi SAW, tak mula dengan bismillah, terputus keberkatan dia. Jangan buat main. Jangan buat main. Kerja hebat-hebat. Dekat mana kerja? Tu tingkat 88. Dengan Allah ke tidak? Oh, tidak dengan Allah. Dengan apa? Dengan sertifikat. Dengan nama dia. Dengan kedudukan dia, dengan kehebatan dia, maka kerja itu nothing, zero di sisi Allah. Walaupun orang nampak dia high class pada dunianya, tetapi low class pada agamanya. Agama tak pandang kerja-kerja yang tiada nama Allah padanya. Tetapi apabila kerjanya itu dengan Allah, dengan Allah, walaupun dunia melihat low class punya kerja, alah kerja biasa je, orang kata, dunia cakap. Ingat, kita berhadapan dengan dunia ni, biasalah tarikh dunia itu pun akan masuk menyelit juga. Sepatutnya kita tak ada tarikh dunia akhirat, kita ada tarikh akhirat je. Tapi bila kata tarikh dunia mengatakan apa dah low class suri rumah, ini mesti tak dapat kerja ni, tak dapat offer ke? Walaupun dia suri rumah, dia sidai kain, dia basuh kain, dia masak kerja, orang tak kenal dia, tak popular dia. Tetapi kalau dia buat itu dengan nama Allah, kerana menuntut, kerana benar-benar menghayati suruhan Allah, maka sudah pasti itulah kerja yang lebih profesional daripada kerja yang berada di luar sana walaupun berada di pencakar langit. Hati-hati kepada semua yang bekerja. Hati-hati orang yang bekerja. Ingat, biar kita bekerja dengan high class. Ingat, bila kita dah belajar tentang hakikat, high class itu telah diukur dengan bagaimana kita meletakkan diri kita dengan Allah. With Allah au pula. With Allah or without Allah. With Allah high class, without Allah low class. You bawa kereta apa pun, Lamborghini ke, lambung tinggi ke, Ferrari ke, Ferrari ke, apa benar, apa bunyi pun nama kereta tu, tapi kalau tidak ada Allah bersamanya, low class. Sebab dunia ni di sisi Allah memang tak ada kelas pun. Dunia ni di sisi Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia bukan sekadar tempat persinggahan, Tuan Noraziha. Kita dah bincang tentang dunia. Kita dah bincang tentang dunia, dah hakikat dunia dan seisinya. Bangkai. Nabi kata bangkai. Jangan main. Nabi SAW dah riwayat bercerita pada Abu Hurairah radhiyallahu an, kau nak tahu tak dunia dan seisinya? Abu Hurairah radhiyallahu an kata nak. Maka Rasulullah SAW pimpin tangan Abu Hurairah radhiyallahu an ke satu tempat. Pergi tengok sampah. Tong sampah. Nabi pun cerita, kau nampak tak tulang belulang itu? Kau nampak tak najis-najis itu? Kau nampak tak kain-kain itu? Ini semuanya dulunya adalah orang-orang yang mengejar dunia. Sekarang dia menjadi sampah, menjadi najis. Menangis Abu Hurairah dan para sahabat semua kerana mengenali akan hakikat dunia. Sebab itu tak hairan, lagi-lagi akhir zaman ni dengan terdedahnya viral ni, kau ada harta ke, tak ada harta ke, kau banyak harta ke, silap bulan kena keji. Silap hari bulan, silap mulut cakap, silap langkah, kena keji. Hang siapa tak kira dah. Dia sekarang ada jabatan netizen. Allah. Tapi orang beriman jangan ikut. Yang dah ngaji, jaga mulut, jaga lisan. Orang beriman kita tak guna kata-kata kesat. Al-muslimu man salima muslimu
min lisani wa yadi. Al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Orang Muslim itu, Muslim, al-muslimu wa huwa mu'minun. Muslim itu mesti dia mukmin. Kalau benar-benar Muslim, dia pasti mukmin sepatutnya. Al-muslimu, kata Nabi, al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Yang Muslim yang sebenar adalah dia orang selamat daripada mulut dia dan tangan dia. Kalau duduk dengan dia ni tak selamat mulut, mulut tak berlesen, tangan tak berbendung, dia panggil, itu bukan Muslim yang sebenar. Baik, sidang penonton, sidang jemaah Allah. Nak puji itu bagus. Letak Masya Allah depan. Cantik yang dilihat itu bukan cantik pada cincin, tapi cantik sifat Allah yang terjemahkan pada cincin. Dunia ini bangkai, tapi mesti kita sayang, kerana sayang itu sifat Allah. Allah bagi kita sayang dunia itu bukan sebab dunia sebenarnya, tapi sifat Allah yang ada pada dunia, Puan Nur Razah Isnin. Sebab itu kena ngaji. Kalau tidak kita sayang dunia, kita kena tipu masak-masak. Kenapa sayang? Sebab sayang memang ada. Sifat sayang itu fitrah. Allah bagi sayangnya. Ini kita nak bincang ni. Kesempurnaan nama-nama Allah. Asma'ullah, Asma'ul Husna di dalam kehidupan. Semalam kita cerita kronologi dia dah. Macam mana perjalanan dia. Boleh rujuk balik, merajaah balik ceramah ataupun kuliah kita semalam, duha. Bermula dengan nama Allah. Kalau tidak kerana nama Allah, dunia tidak dipandang. Contoh, kenapa sayang dunia lagi? Kenapa sayang dunia? Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Nak suami ke nak sayang? Bagi tahu. Nak nama suami ke nak nama sayang? Sebab sayang tu nama juga. Nak sayang tu nama sebab asma. Asma. Asma Ar-Rahman Ar-Rahim. Nak nama sayang ke atau nak suami? Nak nama suami. Abang Leman. Pilih. Ni sayang ni Ustaz. Saya sayang Abang Leman. Sayang Abang Leman ke ataupun sayang kerana ada sayang tu? Ramai orang tak, saya nak dua-dua Ustaz. Cuba pilih nak yang mana. Orang yang tak faham, dia mintalah nak Abang Leman, nak dua-dua Ustaz. Tapi Allah kata bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Malah kalau orang yang tak ngaji, dia akan pilih dunia. Dia nak Abang Leman, berkepit lah dengan Abang Leman. Kongsi tak nak, gaduh lebih. Kerat 18 kalau siapa kacau. Last sekali, hancur, apa pun tak dapat. Tapi kalau orang yang nak sayang, bagus. Sebab sayanglah yang kekal dulu, kini dan selama-lamanya. Sakit bukan sebab kerana banyak dosa. Sakit juga bagi orang yang kalau dia tak buat dosa, kalau dia sakit, mana Allah nak naikkan martabat dia. Itu je lah. Kalau benar dia yakin dia tak ada dosa dan sakit datang, Allah nak naikkan martabat dia lah. Tapi kalau dia cakap saya tak ada dosa tapi sakit, itu pun dah dosa dah. Sebab dia perasan dia tak ada dosa. Orang tak ada perasan. Jangan perasan diri itu tak ada dosa. Dosa kita ni lupa Allah banyak. Banyak lupa Allah, ingat diri. Banyak mana? Banyak ingat diri, banyak ingat Allah. Banyak ingat diri. Pakai make up sikit, banyak ingat Allah, banyak ingat diri. Ini cantik juga aku ni ya. Cantik juga, ingat diri lah tu. Cantik juga aku. Patutnya, ya Allah, Kau mencantikkan wajahku ya Allah. Maka wajiblah aku menjaga wajah ini kerana-Mu ya Allah, bukan kerana lain. Kerana yang mencantikkan itu adalah Engkau ya Allah. Nampak? Nampak tak? Lisan kita jaga tapi hati payah nak jaga. Ya, mestilah jagalah lisan, lama-lama berjagalah hati tu nanti. Itu dah namanya. Baik, nak sayang, bagus. Mana yang dah faham, dia akan minta sayang. Sebab belum tentu dapat suami Allah bagi sayang. Belum tentu. Buktinya, ada ramai orang ada suami tapi hati dia huru-hara. Tak ada kasih sayang. Berapa lama kahwin lah? Taklah Ustaz. Dah suami saya sayang orang lain pula dah. Habis tu sayang ni duduk kat mana? Sayang ni saya belajar kat Abang Leman. Tapi Abang Leman sekarang dah sayang orang lain, saya tawarlah, saya tak adalah sayang. Nampak? Kalau betul sayang tu pada suami, kenapa boleh bereaksi begitu? Maknanya dia minta suami je, dia bukan nak minta sayang. Orang kalau minta sayang, apa dia kena buat? Dia kena taat. Taat datang dengan sayang, datang dengan ketaatan. Sebab tu isteri-isteri yang tidak taat, jangan harap ada kasih sayang.
Suami-suami yang tidak taat dengan Allah, jangan harap ada kasih, jangan harap isteri dia sayang dia. Tak percaya, buatlah. Buat tengok. Apa bermula taat itu? Taat itu bermula dengan la tusyrik billah. Ingat, strata kedudukan amalan itu, ketaatan yang paling tinggi adalah la tusyrik billah. Bukan kata saya taat ustaz, saya puji isteri saya tu, saya bagi apa yang dia nak, saya belai dia ustaz, saya buat dia sayang, dia selesa dengan saya ustaz. Suami pula, dialah satu-satunya isteri saya ustaz, dialah gini ustaz, apa dia nak saya bagi ustaz, saya sayang dia ustaz. Itu bukan je taat. Taat tu didik isteri kenal Allah, bukan kenal suami. Didik isteri sayang Allah sungguh-sungguh. Didik isteri, mohon dengan Allah supaya isteri itu terbuka hati dia sayang Allah sungguh-sungguh. Bukan dia melayan suami sebab nak perhatian. Berapa ramai isteri-isteri nak perhatian, nakkan perhatian suami. Sebab apa? Sebab ketandusan hatinya dengan keimanan. Tak ada. Jadi kasih sayang tu datang dengan ketaatan. Buat je ketaatan. Dah Allah jodohkan, itu kerja Allah. Jodoh kerja Allah. Ikhtiar kita sedikit je. Apa? Yalah dok cari kenal. Takkan daripada langit turun tiba-tiba tu nikah. Itulah usahanya. Kenalan sikit, tengok muka sikit. Nabi kata, kalau berkenan nanti kahwin. Bukannya sebab orang lain. Siapa yang nak pakai sendiri lah, kena tanggungjawab dengan pilihan tu. Lepas tu jangan dah pilih, jangan banyak bunyi pula lepas tu. Dah pilih, duk bising, tu tak kena, ni tak kena. Dia yang sendiri pilih, dia yang tengok, bukan orang lain tengok. Dia sendiri yang nak kahwin dengan orang tu. Dah kahwin, bunyi banyak pula bunyi dia. Nampak? Jadi dah kahwin, dah tengok, ada usia sikit, kemudian taatnya lebih. Taatlah dengan Allah sungguh-sungguh. Allah dah jodohkan itu dengan kasih sayang Allah tu. Allah datangkan isteri dengan kasih sayang Allah. Allah datangkan suami dengan kasih sayang Allah. Bukan saja datang tu. Sebenarnya tak ada jumpa jalan kekecewaan. Takkan jumpa. Tak sempat kecewa. Anda ingat saya sempat untuk kecewa? Macam itulah. Anda ingat saya sempat untuk pening kepala? Nampak? Tak ada. Tak sempat pun. Sebab apa? Sebab dengan Allah segala-galanya melebihi, mengatasi kemanusiaan. Yelah, walaupun orang tua pilih, tapi mesti kan dapat perkenan. Tak boleh dalam hukum kahwin, tak boleh kahwin tanpa perkenan dengan perempuan. Mak memang pilih. Tanggungjawab lah pilih. Mak kan orang perempuan, orang laki-laki lah pilih. Tapi tengok bakal takkan lantak lah mak. Yang penting okey lah. Dah mestilah tengok sejuk mata ke okey lah ustaz. Kalau tak okey, takkan mak macam tak okey, tak sedar hati. Macam tu. Dia tak ada, dia kata mak yang pilih. Memanglah mak pilih, gerak Allah. Ya. Ya, nak sasarkan kepada Allah itu dengan caranya. Sebab selama ini kita sebut juga Allah, 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 tapi kecewa juga akhirnya. Mana belum sebut, mabuk saja. Mabuk ketum dia panggil. Mabuk ketum. Sebut Allah, berkurun sebut, tapi masih kekecewaan, masih ada ketakutan. Kerana kalau benar-benar kita faham tentang Allah, pasti kita tiada ketakutan. Itu istimewanya orang beriman. Sebab dia ada Allah. Jadi macam mana nak sasarkan semua kepada Allah? Macam mana nak sasarkan? Dia kena ada kronologi pengajian. Khair. Maka sedang penonton, senang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu kita dah mulakan yang ni. Bermulanya kita itu dengan nama Allah. Dalilnya surah Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ingat, bila ngaji tentang nama Allah, Asmaul Husna, dia bermula dengan dalil ni. Tak jumpa pun ustaz? Inilah namanya kajian. Ini nama kajian. Kita bergaji, kita cuba kaitkan, kita buat tadabbur, kita buat melihat, kita jumpa ulama. Sebab biasanya kita akan terus pergi kepada Asmaul Husna. Kemudian kita terus pakai. Kita lupa dia mana dia punya kepala dia. Maka kepala dia ataupun permulaan dia sebelum turunnya Asmaul Husna itu adalah dengan itulah Iqra. Itulah Iqra. Bacalah nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ni bukan perkara mudah. Sebab sebut nama pun Iqra. Iqra ni bukan kata dengan sebutan mulut. Dan Iqra bismi rabb itu dijawab dengan iman. Sebab bacalah dengan nama Tuhan.
bacalah dengan nama Allah. Nampak? Sebab hati masih gelisah kerana hati buta. Tu je lah. Memanglah kita digerakkan, semua tahu. Ada kat live ada. Ada dah, buka live tu ada. Dengan nama Allah kita melihat, bukan dengan nama kita, bukan dengan mata kita. Kata kuncinya adalah dengan nama Allah. Bila kata dengan nama Allah, dia menjawab dengan keimanan. Iman itu tasdik, membenarkan dengan hati. Nah, bila kata tasdik inilah kita kaitkan dengan sifat Nabi. Bila kata ikra, bacalah, itu bukan betul-betul pergi nama Allah. Bacalah dengan nama Allah. Bila kata ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu maknanya ikra bismi, ba tu ini Piramli dia kata. Kan, saya selalu ulang cerita ni. Di manakah letaknya kekuatan hang tua? Di kerisnya kah atau di tenaganya? Jawab kalau tuan bijak bistari, katanya. Padahal soalan bocor dah. Belalang, belalang, katanya. Lalu Piramli pun jawab, kekuatan hang tua terletak pada hurufnya ta, waw, alif, ha, tua. Kalau ta ditukar kepada ba, waw, alif, ha, buah, tak kuat. Nampak? Apa makna tersirat kat situ? Lalu Piramli pun menang, katanya. Sebab kekuatan hang tua terletak pada nama. Silap kita cari nama. Kekuatan hang tua letak pada nama. Nama siapa? Ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa? Nama Farid? Lah, jangan tertipu. Sebab pada jasad tidak berfungsi kalau tiada sifat. Jasad ini yang kita duk bayang, yang duk bangga sangat ni jasad. Tapi lupa jasad ini berfungsi kerana sifat. Soalan yang ditanyakan kepada hang tuah, Piramli tentang hang tuah tadi adalah soalan sifat, bukan soalan jasad. Cuba dengar baik-baik. Cuba dengar, tulis. Kita dengar tu lah. Kadang-kadang kita dengar tapi tak berfikir. Mana tak dengar lah tu. Kalau dengar tak berfikir, mana tak dengar lah tu. Berapa kali kita dengar soalan tentang hang tuah ni? Kita dengar, di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Di kerisnya kah atau di tenaganya? Cuba. Selama ni kita dengar Piramli ni kan, kita tak fikir. Dengar pun tidak, fikir pun tidak, tengok pun tidak, suka je lebih. Rupanya ada tersirat soalan tu. Apa soalan dia? Cuba tulis. Di manakah letaknya kekuatan hang tuah? Nampak? Nama tu, soalan tu soalan nama, soalan sifat. Sifat, soalan berkaitan tentang sifat, bukan soalan berkaitan tentang jasad. Cuba tengok. Cuba tulis soalan tu, tulis kat nota. Cuba tengok, belajar. Saya bagi tamsil begini, senang faham insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham. Maknanya sekarang ni yang ditekankan itu adalah soalan sifat. Di manakah letaknya kekuatan? Kuat itu sifat atau jasad? Sifat. Sifat. Cuba belajar. Sifat letak pada jasad atau nama? Nama. Mak sifat kuat letak pada nama. Nama apa? Nama tuah. Dalam jawapan Piramli itu ta, waw, alif, ha, tuah. Tapi dia kaitkan dengan ta kalau tukar kepada ba. Ba, waw, alif, ha, buah. Ba, waw, alif, ha, buah. Ba. Nah, kalau ba nak dicerita tentang apa? Makna nama tuah itu kalau tukar dengan ba, maknanya jadi buah. Maknanya kiyah kat sini. Nampak? Subhanallah. Ini soalan marifat ni. Cuba dengar baik. Ba tu adalah merujuk kepada soalan atau jawapan kepada kuat tadi. Apa dia? Ba bismillah. Tu yang hantuah cerita takkan Melayu hilang di dunia tu. Bukan kerana Melayu semata-mata,
Tapi kerana apa yang dipegang oleh orang Melayu itu adalah kerana pegangnya itu adalah memegang dengan nama Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu perkataan apa itu? Nampak? Itu perkataan di mana langit dipijak, di situ bumi, langit dipijak. Benar bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Maka bumi pijak itu syariat. Pijak bumi itu syariat. Junjung langit, syariat itu hakikat. Syariat mana melaksanakan segala tuntutan Allah. Melaksanakan segala tuntutan Allah. Nampak? Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Ini soalan-soalan sifat. Ya? Soalan sifat. Kekuatan. Ingat. Maka berfungsi jasad. Nampak macam perbuatan. Kuat nak tumbuk orang. Sebab tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, ketika dapatnya mengenal Allah, mana ada numbuk orang. Walaupun Sayyidina Umar Khattab itu gangster paradise. Jangan main. Umar Khattab waktu masuk Islam, siapa tahu umur apa? Umar Khattab radhiyallahu an masuk Islam ketika umur 30-an. Umar Khattab 30-an masuk Islam. Betul dia boleh, selepas Rasulullah wafat tu dia boleh pegang lagi pemerintahan. Nampak? 30-an, badan tengah sedap tu. Dia kalau pukul orang, siapa nak lawan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu di waktu di Mekah? Tak ada. Tapi ketika masuk Islam, ada tak Umar Khattab radhiyallahu anhu nak tunjuk kuat? Tak ada. Sebab dah kenal. Orang yang benar-benar beriman, dia kenal kuat itu siapa? Kuat itu Allah. Mana ada berani nak tampar orang? Sebab tu siapa yang tunjuk kuat, tunjuk hebat, sparring sampai rakam, tunjuk hebat. Hebat sangat kuat tu. Sekali Allah tarik kuat tu baru tahu. Kuat itu sifat, bukan pada praktis kita. Sebab tu khabab bila dijawab kenapa boleh menang, Allah kuatkan dia. Bukan dia training dengan beruang. Walaupun training si khabab tu, orang main kickboxing ni, orang main kickboxing training jangan main-main tau. Sebab saya pernah lah mengikuti training kickboxing ni. Nampak? Bukan main-main. Dia training dengan beruang lah, dengan ini. Tapi bila dia kenal sifat letak pada nama. Jangan salah letak sifat. Sifat letak pada nama. Sebab tu bila kata tasdik tu nama, itu mesti mengikut pada Nabi. Nabi membawa kepada tasdik, kita baru ikut Nabi. Kalau tak, nama tu dia bubuh kat kita. Habislah. Nama tu bubuh kat Allah. Sifat salah lagi adalah duduk pada jasad. Kuat pada jasad. Sebab tu badan kepak sikit, ada ni sikit, jalan kepak. Jalan. Sekali masuk semua api dalam seluar, menggagau lagi. Jangan main-main. Allah bagi COVID-19. Ada nampak? Ada perlu lawan dengan muscle? Tak terlawan. Allah kalau letakkan tenteranya nak melemahkan kita tanpa perlu apa-apa. Allah kalahkan Namrud, Raja Namrud. Dengan apa? Dengan serangga je. Ada kata lalat, ada kata nyamuk. Duduk kat sini, tension, mati sebab tension. Namrud mati sebab tension. Nampak? Nampak tak kat situ? Namrud mati sebab tension. Zalizazan atas ihsan, tidak. Kesalahan satu bab, tapi kerana ahli keluarga itu boleh bantu, tak ada masalah. Bukan kita mengalakkan dia, tapi dah kena tangkap. Kalau kita tolong dia bagi barang beli, dah tu iyalah. Tapi ihsan, supaya mudah-mudahan kita tolong dia tu, dia berubah, insya-Allah. Khair, sambung. Baik, maknanya tengok, Allah kalahkan tentera ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nampak? Allah bagi dengan fil tu, dengan tayran ababil. Burung ababil, ada yang duk kaji, besar ulama kaji. Alah besar burung tapangan, kecil separuh, burung kelicap. Allah hinakan orang-orang yang duk rasa kuat itu jasad. Allah hinakan dengan sehina-hinanya.
Yang sekarang contoh, wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terjauh dah daripada sifat ni yang Allah uji sakit ni. Lepas tu saya pernah tulis dalam satu kenyataan, saya kata tertanggalnya pakaian kekuatan, terlucutnya pakaian kecantikan di saat disarungkan kain kesakitan. Di manakah istilah keakuan? Cantik sifat, kuat sifat, sakit sifat. Jangan main-main, jangan bawa main yuk, orang kata. Jangan bawa main yuk. Nah, nampak tak? Iyalah, kekuatan yang disalahgunakan. Orang perempuan pun sama, awak tu lemah, duk tampau tumbuk kat dengan isteri, buat apa? Sama dua kali naik tu. Puan Alia sama dua kali naik manusia ni, laki ke perempuan, dia tak kira dah. Suami pukul tambah isteri itulah, sama dua kali naik. Dia tak ada tampar tiba-tiba orang baik lembut-lembut gitu kena tampar lah. Gila ramak lah. Dia mesti sama-sama naik. Jangan cerita sebelah pihak, kita tahu. Dia takkan bergoyang pokok kalau tak ada angin. Dia kena ada asbab musabab. Saya baik ustaz, saya tengah duduk diam ustaz, saya tak melawan, saya tak cakap apa-apa, tiba-tiba kena tampar, kena penampar siam sebiji. Itu namanya gila. Mana suami itu cabut wire, pergi hantar Tanjung Rambutan. Tapi kalau masing-masing dia buat kerja macam tu, terima je lah. Terima lah. Mulut tak belesin, mulut tak bendung, terima lah. Kena hinggap-hinggap tu. Itu namanya salah guna. Orang bagi mulut guna untuk zikir, tapi untuk apa? Guna mulut untuk zikir, untuk puji Allah, dia guna benda. Sama lah 2 kali 5. Cuma akta nanti dia akan tengok siapa yang kenakan dulu. Padahal habis sama je 2 kali 5 sama-sama naik. Baik, berbalik pada tadi sifat. Okey, faham baik-baik insya-Allah. Sifat, soalan sifat yang kita dok bawa hari ni adalah sifat. Sifat. Yang kita bawa hari ni sifat. Baik, kuat sifat, cantik sifat, sakit sifat, sembuh sifat, kaya sifat. Baik, kalau dengan sifat ni nak lawan dengan apa? Bagi tahu. Sedangkan kita tidak ada sifat. Sifat kita tiada. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Memang begitulah Puan Nur dia. Biasa-biasa kena pukul, suka cabar-mencabar. Betul. Yang duk bergaduh kat luar-luar tu bukan kata lelaki perempuan, kata lelaki, satu grup kumpulan dengan kumpulan bergaduh, timbulnya pergaduhan. Itu apabila cabar-mencabar, hina-menghina, herdik-mengherdik. Kalau salah seorang tak respon, takkan jadi. Orang kata apa? Takkan bertepuk sebelah tangan. Dia kena tepuk dua-dua tangan tu. Orang kalau nak bergaduh, orang kena gaduh dengan orang yang boleh lawan balik. Kalau gaduh dengan patung, buat apa? Tak seronok. Nak gaduh mesti ada feedback. Tapi itulah berbalik pada Umar Khattab radhiyallahu an. Umar Khattab radhiyallahu an ketika dapatnya agama, tak ada. Kita bukan tunjuk kuat. Orang yang betul-betul dapat agama, dia takkan tunjuk kuat. Sebab kuat bukan dia, kuat sifat Allah. Isteri yang betul-betul ada agama, dia takkan tunjuk hebat. Sebab dia sifat dia apa? Sifat dia lemah, tiada. Sifat kita sama-sama tiada. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh buat bodoh je. Sebab dah memang bodoh dah, tak payah buat-buat dah. Bodoh tu memang sifat kita, tak payah buat bodoh. Sebab bodoh memang sifat kita. Soalannya sekarang, jangan tunjuk pandai. Tu je sekarang ni kebanyakan kita tunjuk pandai. Tunjuk pandai depan Allah. Tunjuk pandai depan Allah. Khair, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Jelas? Tu soalan dia. Sifat. Semua sifat. Tak ada berkaitan dengan jasad. Malah jasad dipanggil mayit. Sebab tu Allah kata tadi surah Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah jadikan kita ni dulu mati, asal kita ni kalau tanya pada hakikat asal kita roh. Dia minta saya tu, inbox saya ada minta kupas satu susu jalur tu. Saya tak boleh kupas kat sini lah, sebab saya perlukan whiteboard untuk kupas benda yang diminta itu. Tak maaf kalau ada yang menonton ni. Roh. Bila kata roh, jasad ni bukan kita sebenarnya. Jasad ni temporary.
Sebab nanti kat syurga bukan pakai jasad ni, Allah ganti yang lain. Yang orang beriman kena percaya benda ni, kehidupan kembali. Kalau tak percaya, goncang iman dia. Hari akhirat dihidupkan kembali. Jadi roh tu. Tapi bila roh ni, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita bukan begini bentuknya. Kita dihidupkan dengan roh, sifatnya dijadikan jasad untuk membawa panggil syariat. Adapun yang menggerakkan jasad ini sebenarnya 100% roh. Cuma kita tak panggil lah berroh. Korang pelik pula orang dengar. Oh, berroh dia ni. Orang tak panggil berroh. Roh masuk dalam jasad, dia panggil nyawa. Bernyawa lah dia. Nyawa nak bukti dengan nyawa, dia panggil nafas. Tarik nafas, lepas nafas, bernapaslah dia. Bernapaslah dia. Bila bernapas, bernyawa, nak buktikan dia ni bernapas dan bernyawa, maka beraf'al lah dia. Bergeraklah kita. Ini nama bergerak ni. Gerak ni sebenarnya bukan kehendak kita, kehendak Allah. Kita tak boleh memang nampak akal ni, Allah bagi akal untuk kita, ada dipanggil tindakan refleks, untuk kita boleh akal memikirkan pergerakan. Tapi yang mengizinkan pergerakan itu, takdir bergerak itu adalah Allah. Allah takdirkan kita boleh mengurus takbir badan kita ni dengan Allah, bukan dengan kita, dengan Allah. Kerana Allah urus nyawa kita, urus nafas kita, urus roh kita 24 jam tanpa henti. Dengan Allah lah kita boleh menggerakkan jasad. Tu kata af'alullah tu, perbuatan tu. Maknanya bukan dengan kita. Kita tidak boleh berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsih. Ini sifat 20. Qiyamuhu binafsih itu sandarnya pada Allah. Hidupnya, sifat Allah itu hidup, maka kita dihidupkan. Nampak? Maka itu namanya nanti lama-lama kalau kita ulang benda ni, insya-Allah akan terbuka lah. Allah buka kapital itu untuk mengasakan dengan Allah itu. Subhanallah. Roh setiap jasad sama ke Ustaz? Sama sebenarnya. Pada roh pada setiap jasad itu sama. Yang membezakan itu adalah amalan roh itu. Amalan roh pada jasad masing-masing itu akan berbeza. Itu tergantung kepada ketakwaan dia nanti. Khair, sidang penonton, sidang imam mata Allah SWT. Baik. Bila kata kita hari ini tidak duduk pada jasad, anda faham tak? Maka kita duduk pada sifat. Kita duduk pada sifat. Maka di sini Allah ilhamkan sifat itu. Allah ilhamkan sifat itu melalui dua jalan. Ada sifat baik, ada sifat buruk. Nah, saya ulang sekali. Bila kata hidup kita ni padanya itu sifat, bukan jasad ya. Sebab tu rugilah kita hari ini duk cari jasad. Jika roh tak menggerakkan, maknanya malas ke? Sekarang ni dia bukan soal malas kerana tidak roh itu dah. Dan roh itu dah dimasukkan, sepatutnya dia bergerak. Orang malas-malas orang pun dia takkan terkaku kat situ. Malas-malas dia pun mesti bangun juga, mesti bergerak. Tinggal lagi keimanan dia, kefahaman dia atas tanggungjawab roh tu. Jika dia tidak, akal dia berfungsi tidak, itu yang membezakan nanti. Roh tu sama, Allah masukkan. Tapi yang membezakan nanti tahap keimanan seseorang. Allah, ini yang akan membezakan kita nanti. Dia kata malas-malas tu. Sebab tu doa minta supaya jangan kita terhijab dengan benda. Biasanya malas ni benda. Dia tahu lah tak ada duit, malas lah. Tak dapat apa, malas lah. Tapi kalau dia tahu dapat pahala, dia tak ada nak malas-malas. Tidur pun kalau dia nak zikir, Allah, 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 Allah. Kalau boleh dia tidur pun dia nak berzikir. Kita duduk pada sifat, bukan pada jasad. Maka sifat ini Allah turunkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah turunkan sifat kebaikan, sifat keburukan. Nah, sifat kebaikan inilah yang kita kena berbalik tadi kepada sifat Nabi SAW. Sebab tu bila mengaji Asmaul Husna, itu mesti kena diselaraskan dengan sifat kebaikan. Ini sifat kebaikan yang disertai dengan sifat mahmudah. Itu sifat Nabi SAW. Berbalik sifat Nabi yang kita bincangkan itu 4 sifat Nabi. Siddiq, amanah, fatana, tabligh. Itu berbalik tadi dengan Bismi Rabb itu adalah tasdik. Baik, sebab ada orang ketika Allah bagi sifat yang mana asalnya baik itu, yang ini contoh ilmu, tapi kerana keburukan yang dipilih, kerana dia kejahilan yang Allah dah takdirkan kita menuntut ilmu ni, tapi dia tak nak, dia rasa dengan diri dia menuntut ilmu, dia rasa ilmu tu dia, maka dia pilih ilmu itu dengan jalan keburukan, jalan kebenaran.
Dia tunjukkan dia berilmu, ada pangkat, ada kedudukan. Ilmu pula dia tunjukkan dengan harta. Itu jalan keburukan. Dia malas nak solat, dia malas nak zikir. Nah, dia tak ikut cara Nabi. Nabi SAW, ilmu pada Nabi itu semakin tunduk. Nabi nak bercakap, Nabi tak cakap ikut nafsu. Nabi walaupun Nabi banyak ilmu, Nabi bercakap ikut wahyu. Nabi diam, tunggu wahyu. Nabi tak cakap ikut pengalaman. Sebab tu saya cakap jangan belajar ikut pengalaman. Kalau ikut pengalaman, Nabi banyak pengalaman. Tapi bila kata Nabi SAW itu utusan Allah, ilmu itu dari Allah, maka Nabi berkata illa wahyu yuha. Nah, nampak tak? Puan Nur Hidayah, tak usah sibuk dengan orang yang mengatakan kita nak tegur orang tu. Tak perlu, tak apa. Sekarang ni kaedah menegur itu yang rasa sentiasa dia betul. Lagi-lagi pula dah dia kata dia je betul. Maka jangan kita lagi nak interfere dia. Sekarang ni kita pasakkan diri kita untuk sentiasa yakin dan berada dalam kebenaran. Lambat laun dia akan berubah, insya-Allah. Kemudian perlahan-perlahan dia ada kaedah lah. Tinggal lagi yang bimbang kita ni masih lagi 50-50 dalam kebenaran. Kita cuba nak tegur dia. Takut nanti jadi berbalah, bergaduh. Itu yang tak nak tu. Sebab kita takut tak ada hujah. Sebab memang dia akan perlukan hujah. Bila nak tegur ni, dia kena ada hujah. Kadang-kadang kita tak terhujah, lama-lama maki. Tu je masalah tu. Sebab setiap kali kita nak menegur orang, pasti kena ada hujah. Kenapa tak boleh buat ni? Kenapa macam ni? Nak macam mana? Jadi hujah yang terbaik itu adalah tunjukkan diri kita ni. Tunjukkan perubahan pada kita. Biar ada serasi dengan kita, biar ada selesa dengan kita, biar ada tengok kita ini dengan nama Allah, yakin, kemudian baru dia minat. Itulah Nabi SAW, akhlakul karimah. Nabi tunjukkan keyakinan dengan Allah macam mana. Orang yang ada Allah tak risau. Jadi tunjukkanlah. Bila kita tak risau, dia pun tengok. Awak tak risau ni okey ke? Kan ada Allah bang, abang sabar je lah. Saya cuba sabar insyaAllah. Macam tu. Jadi nak atasi yang buruk itu macam tadi. Kita lah baik. Soalan, baguslah soalan ni. Saya jawab soalan ni sekejap ya. Kita ni nak risaukan penyakit ataupun pesakit. Kita ni jangan sibuk melihat penyakit. Apatah lagi dengan contoh COVID. COVID ni penyakit. Dah lah tak ada virus, tak ada vaksin. Sekarang ni yang nak dijaga itulah pesakit. Pesakit ini dikuarantinkan, pesakit itu di-PKP kan, pesakit itu divaksinkan kalau boleh, di-antibody kan. Nah, bila kita dah sihat, kita tak risau dah dengan penyakit. Orang yang sihat, yang sihat, elok dia keluar berdondang, sayang dia kat luar. Nampak tidak? Nah, sekarang ni kita jangan risaukan orang yang buruk itu. Risaunya sekarang adalah kita terkesan tak dengan keburukan itu. Kalau kita terkesan dengan keburukan itu, mana kita lemah. Kita terkesan dengan keburukan itu, mana kita lemah. Jadi pertama sekali, jangan kita terkesan dengan keburukan dulu. Protect diri dengan sifat ini. Kemudian baru kita buat langkah mengajak. Sebab kalau mengajak, kalau kita masih terkesan dengan keburukan, silat akan jadi pergaduhan. Tu kadang-kadang tu hati-hati. Sebab tu bila kita nak rawat penyakit, pesakit, kita kena protect diri kita. Tengok sekarang kan, belajar dengan COVID, tengok tutup semua. Sebab kita tak nak penyakit dia itu masuk kat kita. Kita tak nak keburukan dia itu kena kat kita. Jadi bila keburukan orang itu boleh kena dekat kita, apabila kita pun sama buruk dengan dia, itu jadi bergaduh. Itu yang jadi, selagi mana kita terkesan dengan keburukan, masa kita masih ada keburukan. Itu jawapan dia sepatutnya. Jangan duk sibuk tengok keburukan orang. Kita fokus kepada ya Allah, bagi aku kekuatan dengan sifatmu. Ni yang belajar sifat ni. Rupanya sekarang ni kita belum lagi dengan sifat. Kita masih dengan jasad kita. Nak ubah dia. Kita tak nampak bahawa sifat Allah yang mengubah dia. Kita nampak teguran kita, percakapan kita. Kan Allah dah bagi tahu dah. Sampaikan saja. Kemudian dia nak berubah tak berubah tu dia punya pasal. Bukan kita. Ya. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Baik, kita sambung sikit lagi.
Kita sambung. Khair, maka di sini bila letak pada sifat, maka di situlah kita memahami pada sifat itulah termasuknya kebaikan tadi adalah sifat-sifat itu mahmudah, dan itu sifat itu dikaitkan dengan nama-nama Allah. Semua kebaikan itu mesti berbalik kepada Allah. Itulah hasanah. Itulah hasanah. Maka di sini kalau kita lihat dalam perbincangan Al-Maqasid Al-Asna fi Syarah Al-Asmaul Husna dalam kitab Al-Imam Mughazali, dalam membahaskan Asmaul Husna ini, digabungkan dengan perbincangan soft. Perbincangan soft, maka kita pun meletakkan bahawa dalam kronologi ataupun kaedah mensyarahkan nama-nama Allah ini, ada kaedah yang dinamakan dua jalan tadi, jalan kebaikan, jalan keburukan. Maka sudah pasti jalan kebaikan mestilah bersandarkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW siddiq, siddiq. Maka di sini sifat-sifat Allah itu dikaitkan dengan nama-nama Allah. Sifat itu berkaitan dengan asma. Ini hebatnya nama Allah, sifat Allah. Itu nama dan sifatnya selari. Nama dan sifatnya selari. Maka kata Imam Bukhari, dalam Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina nasma man hafizaha dakhala jannah wa innallahi wisrun yuhibbul witr." Allah itu mempunyai 99 nama. Barang siapa menghafalnya, ia masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap dan cinta sekali pada yang ganjil. Riwayat Ibnu Majah. Baik. Kenapa kaitkan sifat dengan nama? Sebab begini. Ni kan ada susu jalur ni. Ni susu jalur ni. Kita hari ini, kita ambil terus nama Allah. Nampak? Tanpa mengenal sifat. Bila ambil nama Allah tanpa mengenal sifat yang ada pada diri kita, dia akan jadi fitnah. Nama Allah tu bubur kat sifat buruk kita. Allah Rabbi. Dia akan jadi rosak. Nama Allah Rahman Rahim, tapi sifat buruk kita cemburu, hasad, dengki, marah. Sebut nama Allah, zikir Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Untuk apa zikir Rahman, Ar-Rahim? Nak bagi suami saya sayang, Ustaz? Punggah katanya. Ada ke zikir Rahman, Ar-Rahim nak bagi suami sayang? Yang bagi suami sayang tu Allah. Itu sifat buruk tu. Menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri. Tak boleh. Tak boleh. Jangan salah guna nama Allah. Nama Allah tu untuk Allah. Habis diri kita berharap pada nama Allah. Berharap, ya Allah Rahman Rahim, turunkanlah sifat kebaikanmu, sifat kasih sayangmu kepada aku, kepada suamiku. Bukan buat suami sayang kita. Yang buat suami sayang kita tu Allah. Jangan mana-mana nak suruh, ya Allah bagilah suami pandang saya je, tamak benar. Ada pula bagi zikir, baca zikir-zikir ni. Kalau tak nak suami pandang lain, baca zikir ni ya. Ya Allah. Mana syarah mengatakan kalau tak nak suami pandang lain baca zikir tu? Jangan mandai-mandai. Ada juga yang bagi cara macam tu saya dengar. Tapi ialah bab pengikut ramai kan, macam mana? Ikutlah mana nak ikut. Akhir zaman ni macam-macam je ni kita jumpa. Situ yang saya diberikan peringatan tu oleh sahabat di Indonesia tu, Ustaz tu. Dia duduk komen kat saya, cakap, Ustaz, minta tolong Ustaz, hati-hati Ustaz, bantu Ustaz, katanya. Sebab perbincangan tentang akidah asma' ni, katalah semua terfitnah, katanya. Fitnah. Guna nama Allah, zikirlah. Ya Latif, lembutkan hati. Ya Rahman, Ya Rahim. Zikir nama Allah untuk benda. Nama Allah untuk Allah. Lagi sekali saya ulang, nama Allah untuk Allah. Jangan salah pakai. Habis untuk kita, Ustaz, ketika Allah berikan. Jadi zikir nama Allah untuk Allah lah. Apa untuk kita pula? Itu kena faham. Sebab Nabi kata, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma'. Allah mempunyai 99 nama. Bila kata nama, sebab tu kata sifat buruk, kalau tak mula, tak bersihkan sifat buruk kita. Sebab Allah bagi sifat, sebelum pergi ke asma', dia ada sifat.
Sifat tu kita ni buruk ni. Kita masih tidak bersihkan lagi jiwa kita ni dengan keduniaan. Tiba-tiba duk minta nama Allah. Dia jadi fitnahnya amat besar. Hati-hati sedang penonton sedang dimahmati Allah SWT. Zikir Ustaz. Ya Razak, Ya Razak, Ya Ghani boleh zikir tak? Apa tak boleh? Boleh lah. Cuma yang bimbangnya dia Ya Razak fikir duit. Allah. Risau saya ni bila dia zikir tu minta benda. Memanglah benda kita minta pada Allah semalam kan. Tu bagusnya sifat 20 ni. Sifat 20 ni bagus. Jangan cuba-cuba duk salah faham dengan sifat 20. Sifat 20 itu bila Abu Ayyub Ansari meletakkan ada tu sifat Allah, maka senang kita nak meminta pada Allah. Ya Allah, Kau lah yang maha ada. Kau lah yang maha ada. Kau je yang ada ya Allah. Adanya kasih sayangmu, adanya kekayaanmu. Kau berikanlah kekayaanmu kepadaku ya Allah dalam berapa bentuk sekalipun ya Allah. Makanya ketika minta doa kita tak ingat benda. Isunya sekarang kita doa hati kita lalai. Walauzubillah. Doa minta rezeki tapi hati nak duit. Apa cerita? Basuh lah ni. Nah, doa minta rezeki. Rezekilah yang ni Allah ya Allah. Apa hajat kita? Hajat kita benda. Baru kita guna ada tadi. Ya Allah adakan duit untuk aku ya Allah. Nampak ada guna untuk benda. Sebab ada itu Allah adakan benda. Tapi sifat guna ke Allah. Guna ke Allah. Ya Allah, Kau adakanlah duit untuk aku ya Allah dengan sifatmu yang memberi rezeki. Ya Razak, Ya Razak dengan sifatmu ya Allah. Dengan sifatmu. Sebab dalam surah Al-Isra ayat 110. Qulidu Allah wa awidu Rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Memang Allah suruh minta dengan nama dia. Katakanlah serulah Allah atau serulah Rahman. Mana saja nama Tuhan yang kamu semua seru, dia adalah mempunyai nama-nama yang baik. Seru Allah. Ya Allah, Ya Rabb. Itu pun nama malai sebenarnya. Ya Rahman. Cumanya isunya sekarang, sifat buruk tu ada pada kita. Menyebabkan kita sebut nama Allah. Dia jadi buruk. Ini yang bahaya ni. Sebab tu sebelum melangkah masuk tu, itu kena tasdik dulu, kena sidik dulu, kena benar dulu. Kalau tidak nanti jadi palsu. Gunakan zikir-zikir untuk kepentingan diri. Untuk tu datangnya, kalau datangnya ratib buat-buat tertentu tu, contoh dia ambil zikir, tapi dia meninggalkan suruhan Allah yang wajib. Yang penting dah zikir Ustaz 70,000 kali dah. Dengan suami tak nak taat. Macam mana tu? Kepentingan diri lah tu. Salah ya. Baik. Nanti saya akan ajar macam susu kata. Kita faham dulu Allah untuk Allah. InsyaAllah Allah akan bantu kita nanti insyaAllah. Bertawasul dengan nama Allah. Ya, tu bertawasul. Ini kulidu Allah ni tawasul dengan nama Allah lah tu. Khair. Nah, kita faham dah sebab buruk itu. Kuliah. Ya, bagus. Terima kasih. Ada dah. Saya dah sebut dah tu. Kaedahnya. Baik. Pertama kita kena faham sifat. Nak buang sifat buruk itu, kita kena beralih pada sifat baik. Macam mana nak buang sifat? Pergi pada sifat mahmudah. Itulah Nabi SAW. Jadi bila kita niat nak pergi pada sifat baik, maka insyaAllah Allah akan bantu. Keburukan itu akan terakhir dengan kebaikan. Dia tidak boleh buang keburukan itu dengan kita nak campak. Tak, dia kena kebaikan. Dengan jalan kebaikan lah dia akan menghilangkan keburukan itu, jawapannya. Ya. Sebab tu betul Puan Janita Harun. Betul, saya sangat bukanlah skeptikal sikit bila sebut dia Ya Bari, Ya Ghani, Ya Razak. Bila sebut borak sikit selalu nama Allah. Saya bukan tak boleh sebut nama Allah, tapi hati-hati sebut tu. Sebab nama Allah ni nama yang very prestige, The Almighty, yang nama yang begitu mahal. Nama Allah tu nama Ismul Azim, nama Allah yang Maha Agung. Jadi sebut nama Allah tu pastikan betul-betul kita letakkan pada tempatnya. Jangan kita duk sebut sebarang tapi tak faham maksud. Kita berhajat pada benda, nama tu jadi kebendaan saja. Kita tak mahu macam tu. Kita letak nama Allah, letak sungguh-sungguh pada Allah. Kalau tak reti, jangan sebut. Habis cerita. Oh, tak sebut Ustaz. Nanti dululah. Habis Ustaz, orang kata sebut, sebut, kaitkan dengan ni, kaitkan. Sebut Ya Bari, kaitkan dengan kerja. Baca dengan nama Allah tidak? Dia tak baca, dia sebut je. Kalau dia baca dengan nama Allah, dia tak kaitkan macam tu. Kalau baca dengan nama Allah, dia terus kepada perbuatan. Kalau betul Allah tu Ya Bari, jangan risau. Jangan risau. Kemudian doalah dengan namanya. Ya Rabb, Kau lah Ya Bari. Kau lah yang mengatur Ya Allah.
Kau yang ada ya Allah, kau adakan kerja ni untuk aku ya Allah. Aku memohon sifat-Mu yang maha mengatur. Aturkan hidupku ya Allah. Dia lain. Dia bukan sebutan begitu. Sebutan yang sekadar orang tengok kita ni, oh dia ni mengamal Asmaul Husna ni. Jangan. Teringat kisah Abu Yazid Al-Bustami tu. Oh, risau kita. Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala wali Allah. Ada seorang anak murid dia kan. Anak muridnya yang ramai anak murid. Anak muridnya ramai anak murid. Yang mana dalam hatinya itu, ketika disebut La ilaha illallah Allahu Akbar, ketika disebut, maka Abu Yazid Al-Bustami kata, kau sebut, di saat kau sebut, kau menyekutukan Allah. Terkejut dia. Anak murid kata, macam mana pula menyekutukan Allah? Kadang kau sebut, kau nak dimuliakan, bukan nak memuliakan. Hati-hati sedang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab pertama kita faham asal ni, nama Allah untuk Allah. Bila kita sebut nama Allah, kalau kita nak orang hati ni hati-hati. Sebab tu hati-hati. Kadang-kadang kita biasa sebut asma, borak saja asma, sebut saja asma, sikit-sikit asma. Nanti orang tengok, asma dia ni. Kita lah kena hati-hati. Ya? Ya Allah ya barik. Ya boleh, ya Allah ya barik. Tugas saya sebut tu biarlah sendiri doa. Jangan jadikan dia public. Jangan jadikan dia public. Yang public ni adalah sifat dan afal kita. Nama tu biarkan jadi eksklusif. Nama eksklusif maksudnya nama Allah pada Allah dan kita gunakan pada waktu yang telah ditentukan. Mana ketika berdoa. Bukan sekedar tulis-tulis sebut-sebut, itu belum tentu doa. Tak semua jadi doa. Doa ni pengharapan. Datang dengan tawajuh, hati yang benar-benar mengharap. Duduk ketika sajadah, ada adab berdoa, berwuduk sebab doa tu ibadah. Jangan kata sebut tu doa, belum tentu sebut tu doa. Tak semua kita sebut jadi doa. Sebab apa tak ada adab berdoa? Nak berdoa ni ada adab dia. Ngadap kiblat, kan, muji-muji Allah, salawat. Itu adab berdoa. Ini sebab tu kadang-kadang ni campur aduk dari sudut law of attraction. Ni bukan saya tak tahu ilmu tu, hukum tarikan. Apa yang kita sebut, kita dapat. Iyalah tu. Mana boleh kita sebut, kita dapat? Kalau kita sebut, kita dapat. Maknanya sebut hebat benar sebutan tu. Tak, dapat itu dengan doa. Doa itu perlu didasari dengan adab berdoa, ibadah. Saya tak nak komen lah asatizah yang petu-petu tu. Itu tanya sendirilah asatizah tu. Cuma bila mengaji dalam bab ni, saya mengaji pada usul. Kena faham usul. Ada orang kata usul ni. Saya cerita pasal usul. Dalam kitab Aqidah Islam daripada Sayyid Al-Sabiq, dalam kitab karangan asal Al-Aqaid Islamiyah karya Sayyid Sabiq, dan juga Tazkiyatun Nafs, ulama saya cerita tentang usul. Bagaimana perletakan perjalanan Asmaul Husna itu berkaitan dengan sifat yang ada pula pada diri kita, ada sifat baik buruk, dan sifat Allah tu sifat yang sempurna. Dan bila kata ada sifat kita baik buruk, macam mana Ustaz nak beza baik buruk? Kena ada sifat Nabi. Bila ada sifat Nabi baru terpelihara. Kalau tak ada sifat Nabi, hura. Sebab tu bila ngaji Asmaul Husna mesti kan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ngaji Asmaul Husna tak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, something wrong. Tak boleh. Kan semalam kita dah bincang apa kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata beliau apa? Tidaklah dikatakan dia telah benar-benar mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab hal takhalluk dan tahakkuk, kecuali dengan banyak berzikir kepada Allah. Nampak? Banyak berzikir kepada Allah. Zikir mana banyak ingat. Cuba renung kita. Ketika kita sebut nama Allah, kita banyak ingat apa? Ingat Allah atau ingat benda? Atau hati-hati. Sama. Sebelum berdoa berbuka tu, ya, adab berdoa lah tu. Sama lah. Duduk elok-elok, selawat. Dia dalam hati pun boleh, tak ada masalah. Dia bermula dengan salawat pada Nabi SAW, puja-puji Allah. Itu adab. Kemudian dia mulakan doa pada mak ayah. Kemudian niatlah apa kita nak. Kita tutup balik dengan puji-puji dan selawat pada Nabi SAW. Itu ada adab dia. Baik. Khalas. Tak ada law of attraction.
hukum tarikan kena faham. Cuma dalam law of attraction tu, hukum tarikan ni tarikan pada tempat yang salah. Sebab tarikan yang dimasukkan itu adalah dengan sebutan, dengan fikiran akan menarik semua datang. Tak. Dia tak jadi macam tu. Itu daripada Michael J. Loser. Nama yang duk mengasaskan law of attraction itu adalah Michael J. Loser. Nama dia Michael J. Loser. Pengasas dia adalah orang barat. Jadi kalau barat mengasaskan sesuatu agenda atau ideologi, barat punya ideologi itu mesti berbentuk pada kapitalis ni, kebendaan ni, pemikiran. Sebab tu kalau kita nak belajar, apatah lagi melibatkan falsafah dan prinsip, itu sebaiknya pergi kepada jalan-jalan agama. Kalau teknikal tak apa, belajar teknikal dengan orang barat is okay, belajar komputer ke, sains ke, tentang benda-benda mekanikal ke. Mereka mungkin advance pada teknologi kan. Macam Mark Zuckerberg, dia buat ni Facebook ni dapat kita manfaat daripada ni. Tak apalah, pakailah. Tapi kalau dia melibatkan falsafah, melibatkan prinsip, melibatkan ideologi, malah mengajar tentang law of universe, alam memberikan apa yang kita niat, minta pada alam. Sen kita punya niat pada alam. Alam mana? Masuk alam barzah hang, nyaya pula kan. Nampak tak? Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT. Dia minta send to the universe. God will hear, katanya. Tuhan dia bubuh Tuhan mana? Dia fikir Tuhan lain, kita fikir Allah. Bila kita fikir Allah, mana boleh sama dengan cara dia minta? Mesti berbeza. God will send kita punya ni, dia katanya, law of universe. Alam akan respon kita punya ni. Alam dia main alam je lah. Dia tak tahu ada alam barzah, alam malakut, alam jabarut, alam akhirat. Sila-sila masuk alam barzah, nyaya kan. Adab zikir ni, Puan Fazilah Ahmad, zikir bukan seperti zikir yang kita faham tasbih semata-mata. Zikir kata Dr. Said Hawa rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala alaihim, yakni ingat Allah itu dengan lafaz. Itu ingat sunat, subhanallah, lafaz. Itu bila-bila masa, dekat mana-mana dia. Malah dalam haid pun boleh lagi. Allah, subhanallah, boleh. Maka adabnya adalah jangan lalai lah sebut tu. Zikir pula dikaitkan dengan Al-Quran. Al-Quran pun adalah zikir. Itu ada adab. Kena ambil wudu, kena tidak boleh haid tak boleh. Zikir itu pun sunat. Adapun zikir yang wajib, itu ingat suruhan Allah. Itu wajib. Itu zikir wajib. Semua umat Islam wajib berzikir, yakni ingat suruhan Allah. Sebab tu bila mula dengan nama Allah, ingat nama Allah, kita ingat suruhan Allah. Apa step kita nak buat kalau ingat Allah? Ingat suruhan Allah. Ingat Allah suruh solat. Ingat Allah suruh tutup aurat. Ingat Allah suruh ikut Nabi. Itu zikir wajib. Maka adab yang dikatakan itu, tengok pada keadaan mana zikir tadi. Kalau zikir tu melibatkan solat pun zikir. Jadi ada adab tidak? Adalah rukun-rukun solat. Semua perbuatan kita yang kita nisbahkan kepada amalan, itu adalah zikir. Jadi tengoklah amalan-amalan itu. Sebab tu zikir ni 24 jam. Kalau dalam tasawuf mengatakan fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Setiap hela nafas itu zikir. Sedang penonton sedang mata Allah SWT. Kalau kita berzikir, tiba-tiba teringat orang yang buat kita sakit, misu, kemudian kita menangis, maka bukan ingat Allah, ingat orang yang menyakitkan dia lah. Sebab tu bila ingat Allah, janganlah campur aduk dengan kesedihan masalah. Kesedihan masalah habiskan dulu. Nangislah, nak bagi cana nak menangis juga, menangis sungguh-sungguh. Tepuk-tepuk bantal, pergilah, habis dah menangis, lepas tu basuh muka, ambil wudu, ingat Allah. Sebab ketika ingat Allah, pasti tak menangis sebab orang. Orang yang ingat Allah pasti tak ada menangis sebab orang, sebab Allah lah. Sebab dia akan renung perbuatan. Tapi kalau masih sebut Allah, teringat orang, mana macam berbalik pada sifat kita zikir kerana benda lah. Jadi maknanya masih belum solid.
Tapi tak apalah, usahalah, belajarlah, mujahadah lah. Bukan kata tak boleh terus, tapi mujahadah lah ya. Khair. Baik, ingat Allah, ingat perintah Allah. Contoh macam kerja sekarang ni, ingat perintah Allah. Tengah kerja, ingat perintah Allah. Jangan buat benda-benda yang haram. Rezeki Allah bagi, jangan buat benda yang haram. Jangan curi tulang, jangan tipu mileage, jangan tipu macam-macam slip apa. Ikut ingat Allah tu. Solat, sama pakaian. Kalau berzikir, tengok tadi keadaan zikir kita. Zikir yang memerlukan zikirnya amalan tertentu. Macam solat pun zikir, maka tu tak aurat lah. Amalan-amalan, tengoklah jenis amalan. Adapun zikir yang tidak perlukan tadi, iaitu zikir setiap masa itu, dia ingat suruhan Allah tu, maka setiap masa berzikirlah. Tak kisahlah, tak ada masalah. Ya. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Tak boleh, jangan campur adukan zikir dan sedih. Sedih dengan benda. Tapi zikir sehingga sedih, itu tak apa. Apa dia? Dosa. Nangislah. Nangis satu badi, satu tondram, bubuhlah satu apa, tak kisahlah. Nangis sebab apa ni? Sebab dosa. Okey, clear. Nangis yang terpuji dipanggil. Sedih yang terpuji mengingat dosa. Sebab tu saya kata, alang-alang menangis, pastikan titisan air mata yang turun. Nabi kata, setitis je, setitik air mata yang menurun kerana takutkan Allah, padam api neraka. Maknanya bukan kena nangis sampai tondram pun. Itu nangis sebab manusia. Biasa sebab manusia beria-ria nangis. Sebab Allah ni, kita nangis banyak sangat ni, kadang-kadang tak tahu nak menangis macam mana. Dia menangis tak banyak, dia menangis sedih. Itu sedih yang terpuji kerana kesedaran dalam hati, mengenang dosa-dosa yang kita buat. Adapun sedih yang tercela, itu menangis kerana manusia. Itu hati-hati. Kesedihan begitu akan menyakitkan hati, bawa dia lemah, dia frust, dia stres. Tu zikir satu guni pun, satu besar gunung Uhud pun belum tentu menyucikan hati dia. Kerana apa? Kerana masih ada makhluk pada hati dia. Jadi macam tu kena ada apa? Kena takhalli lah. Kena istighfar banyak-banyak dululah. Sebab tu kaedah bila kata tasdik ini, itu kaedah pembersihan juga. Tasdik itu kaedah kepada kaedah takhalli, pembersihan. Sebab kita nak benarkan aku zikir, kan pembersihan tu. Benarkah aku zikir sebab Allah ni? Itu kan pembersihan. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, sampai tadi, sambung sikit lagi sebelum saya buat kesimpulan. Hadis daripada Imam Ibn Majah tadi, riwayat pada Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, mafhum hadis tadi, Allah mempunyai 99 nama. Yang ni bila kita dah tahu sifat tadi, ikut Nabi SAW, ikut sifat, nama baik, sifat baik, dia pergi pada Nabi SAW dan terus pada Allah SWT. Nur, dia jumpa dengan cahaya Nabi, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu maksudnya cahaya kepujian. Jangan salah faham pula. Cahaya kepujian, mana Nabi SAW itu membawa cahaya daripada kegelapan kepada cahaya Allah. Itu maksud dia. Mestilah cahaya kepada cahaya. Cahaya kemudian pergi kepada Allah, itulah nama Allah, Asma'ullah, Asma'ul Husna. Baik, perjalanan itu ada 99. Ada 99 Nabi kata. Dan sesiapa yang menghafalnya, dakhala jannah, masuk syurga. Apa maksud hafal? Baik, di sini dalam takhrij hadis ini, menghafal nama-nama yang baik itu maksudnya ialah mengingatnya, menghadirkan makna dan artinya dalam kolbu, serta merasakan getarannya dalam jiwa. Ni cuma nama hafal. Bukan hafal tu 99 tu. Mana menghayati setiap baik-baik ataupun kalam-kalam ataupun nama-nama yang dilafazkan itu. Sebab tu berbalik saya kata tadi, jangan sewenang-wenang sebut ya bari, ya ghani, apa yang musawir, sebut dia. Kemudian tulis apa yang kita, pekerjaan kita. Jangan semudah itu. Cuba letakkan ya ni. Hayati, apa maknanya? Nanti saya akan kupas lagi lah, insya-Allah, nama-nama itu satu persatu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Khair. Kadang-kadang semasa zikir hati tiba-tiba sayu. Kenapa ya Ustaz? Puan Junaidah Megat. Yalah tu. Kalau zikir, okey, fine. Bila kita ingat Allah tanpa ada pengaruh makhluk. Sebab itu sebelum nak masuk ingat pada Allah, itu jangan ada kesedihan lain dulu. Hapuskan. Sebab tu ketika Nabi SAW peristiwa Isra' wal Mi'raj, tahun duka cita, tahun duka nestapa, kita Nabi nak diisra'kan, nak diperjalankan dan di Mi'raj jumpa Allah,
antara pertama yang Jibril AS buat adalah bedah dada Nabi. Bedah dada Nabi, buang semua perkara-perkara tadi, kesedihan-kesedihan tadi. Dicuci dengan air zam-zam, dimasukkan ilmu wa hikmah. Kemudian ditutup, kemudian baru jumpa Allah. Ingat, jangan jumpa Allah dengan kesedihan dunia. Allah tak pandang. Oh, iya ke Ustaz? Iya. Jangan. Jadi, selesaikan dulu kesedihan dunia tu. Selesaikan, ambil masa, kemudian zikir. Okey, bila dia kadang macam tu dah release, zikir, kemudian rasa dalam hati, teruskan. Maknanya pembersihan. Maknanya asal dosa-dosa lah tu. Asal dosa-dosa tu nak pembersihan. Baru dia pergi pada pembersihan. Tak gitu. Puan Makriah Adam tak semestinya kena masuk gua. Kalau masuk gua pun hati ada benda tak jadi. Dia bukan bermasuk-masuk gua. Nak buang makhluk ni dalam hati. Buanglah sifat-sifat tadi yang tak betul tadi tu, yang mazmumah tu. Belajarlah cara dia. Yang dia pergilah pada sifat Nabi. Kalau dalam duduk dalam gua tapi masih ada makhluk, tak guna juga. Ya. Baik, dengan cahaya ilmu lah, insyaAllah. Itulah manusia. Bukan kada lupa, saja. Dia mengambil jalan nak memilih dunia. Itulah dia. Sebab dah lama sangat dengan dunia, sebab duk tertipu dengan makna dunia, kita masih lagi mencari-cari dunia. Sedangkan kita dah faham dengan ilmu, sepatutnya boleh dah ada bimbingan sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dia tengok dia cara gitu, kita masih tak nak lah tu. Kena jawab gitulah. Contoh kita terangkan air klorok. Klorok ini racun. Saya selalu buat tamsil begini sebab bila kita bagi tahu klorok itu racun, tak perlu dia ulang banyak kali sebab racun. Tahu dah. Melainkan kalau dia hilang ingatan. Kalau dia dah sedar racun, nak ambil apa? Sama dengan dunia. Sebab bila dah bagi tahu dunia itu melalaikan, janganlah dunia sangat. Janganlah pergi pada dunia dah. Pergi pada akhirat. Dan akhirat kalah dunia tu. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita masih lagi nak bagi takrif dunia. Itulah. Sama juga kalau kesian dunia, itu hilangkan dengan pertolongan kita belajar ilmu. Pertolongan Allah itu datang dengan belajar lah. Bukan saja sebut Allah. Belajar. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Jadi cara macam sekarang ni lah. Nak hilangkan kesian dunia, cara macam sekarang belajar ni lah. Bila belajar nanti hilanglah satu-satu. Itu namanya Allah tolong. Allah tolonglah betulkan kefahaman melalui ilmu. Sebab tu jalan ilmu, jalan wajib untuk kita membersihkan semua kejahilan. Kesedihan pada dunia itu kerana kejahilan kita lah. Bila ada ilmu, tak sedih lah. Bukti, contoh mudah, saya ambil budak-budak. Budak-budak banyak menangis. Sebab tu saya tengok, saya baik perumpamaan, kematangan seseorang bukan pada umurnya, tapi pada iman dia. Kalau iman dia matang, maka matanglah hidup dia. Kalau iman dia masih kebudak-budakan, banyaklah dia menangis kerana kebendaan. Tu je jawapan dia. Sama macam budak-budak lah. Budak-budak banyak menangis bila dia sifat dia kebudak-budakan. Tapi bila dah meningkat dewasa, meningkat matang, dia tak menangis dah. Nak aiskrim lah, nak gula-gula lah, bergebut lah. Dia dah matang. Samalah dengan kita. Bila iman dah melesat dalam jiwa, dah tak adalah nak menangis sedih-sedih sebab dunia. Sebab bila dah iman masuk dalam jiwa, maka yang dilihatnya itu adalah pahala. Pahala amal, pahala. Selagi mana dia masih kebudak-budakan dalam iman dia, selagi itulah kesedihan dia masih ada pada benda. Hal suami sikit, nangis. Bawa ni sikit, marah. Dia main emosi lah. Sebab tu ada orang dia cuba bawa pada emosi. Itu jadi masalah juga tu. Baik, sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Jadi kesimpulannya, selawat Nabi kita sedih sebab kita melihat jasanya. Ya, boleh. Tak ada masalah. Ingat pada Nabi dan kita sayu. Pada Nabi dan Allah itu makam yang sempurna, insyaAllah. Baik. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Khair. Saya rasa cukup setakat itu. Saya rasa cukup setakat itu perbincangan kita pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha, dan yang tengah bekerja. Terima kasih. Saya pun tak nak ambil masa lama ni. Ini pun dah terlajak dah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Nangislah sepuan-puan dengan kesian dunia. Ini maksud saya, jangan kata saya suruh nangis sebab dunia ya. Kalau dengan saya tak bagi nangis sebenarnya. Kalau saya tak kasih nangis sebab dunia. Saya terus bagi faham dia. Maksudnya terus bagi pengetahuan, Allah bagi faham.
tak buang masa nangis sebab dunia, kenapa? Untuk apa nangis untuk dunia? Cuma saya bagi tahu tadi, kau nak nangis, nangis je lah. Nangis je lah. Ada setengah orang tu kena nangis, nangis lah. Tapi lepas tu dah jangan. Cuma kalau kena betul-betul ikut jalan dia, stop, jangan nangis. Sebab apa nangis? Saya akan tanya. Dia buat saya, ustaz, saya kecewa. Kenapa kecewa? Saya akan tanya sampai dia berhenti nangis. Dia jangan jadikan tangisan ni murahan. Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Kita nak jadi orang yang halim, yang lemah, lembut. Jangan jadi yang lembik. Faham? Ini kan nampak kelembikan tu. Kita nak menangis, biarlah nampakkan kehebatan tu. Jangan nampaklah sianya. Sabar ya ustaz, sabar banyak. Tak mau. Apa tunjukkan kelembikan kita depan makhluk, buat apa? Tunjukkan kelembikan kita dengan makhluk, buat apa? Menangis sebab dunia, syaitan gelak sebelah dia. Padan muka hang kata. Padan muka, nangis lagi syaitan kata. Cing ini. Janganlah buat syaitan ketawa. Buatlah syaitan yang menangis. Kita buat syaitan menangis sebab dia nak buat kita menangis sebab dunia, dan kita tak menangis pula. Dia menangis. Biar bubuh dia yang menangis. Biar syaitan yang menangis. InsyaAllah. Ya, betul. Kalau nak nangis apa sebab? Jawab dengan iman. Jawab dengan iman, insyaAllah. Khair. Jadi cukup setakat itu. Terima kasih banyak. Tuan-tuan kemusalam. Benar. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tentang pengajian, tentang kajian tauhid dan tasawuf dalam kehidupan ini, Allah berkati kita semua. Barakat dengan nama Nabi SAW. Memilih, Allah pilih kita semuanya menuntun pada pagi yang barakah ini. InsyaAllah semuanya Allah pilih untuk dibukakan hatinya, dibersihkan hatinya daripada alam kebendaan, sehingga jiwanya benar-benar merasakan kebesaran Allah. Seterusnya Allah pilih kita semua yang menuntun insyaAllah pada pagi ini dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita jumpa pada malam ini, kuliah lepas tarawih pada pukul 10 hingga 10 suku insyaAllah. Dan kita teruskan istiqamah dalam menuntut ilmu sehinggalah Allah berikan kenikmatan, kelazatan dalam hati kita dan kita mampu mengamalkannya dan terus untuk kita menyampaikan insyaAllah. Baik, minta maaf terkasar kata, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah saja yang boleh menyempurnakan perbincangan kita pada pagi yang penuh barakahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab.